Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sekali lagi pada malam ni syukur kita kepada Allah dapat kita sama lagi dalam keadaan waktu siang. Kita masih lagi mendengar tentang wabak COVID-19 yang masih lagi berleluasa. So kita seperti mana diperintah oleh pemerintah, oleh kerajaan kita, stay at home. So kita pun beradalah dekat rumah. So alhamdulillah malam ni seperti mana malam-malam yang sudah, kita sambung lagi dan besok insya-Allah masuk lagi kali yang kuarantin minggu yang keempat atau silap 4 ke 5 kan minggu. Kita yang 14 hari lagi. So kita memang panjanglah masa kalau menunggu 14 hari untuk kuarantin. Apakah kita masih lagi stabil emosi kita, jiwa kita, kemudian duit poket kita, apakah kita masih lagi mampu berhadapan dengan situasi yang macam ni. Sebab ini ujian Allah. Soal suka tak suka itu bukan cerita dia. Kita orang beriman, inilah kerja iman. Bila diuji, kita tahan. Sebab Allah kata tidaklah beriman seorang kamu selagi kamu tak kasih saudara mara kamu. Dan kita pula kena tolong menolong. Ketika susah, ada yang fakir miskin, ada yang tak boleh makan. So dalam keadaan ujian ni kita lihatlah apa yang sedang berlaku. Baik. Jadi semua ni nak kena ambil fikir. Kita tak pernah melalui masa yang begitu kritikal macam ni. Bukan kata seorang hampir semua itulah yang jadi budak-budak nakal tu berjalan, atas jalan tangkap di polis, maki hamun polis. Semua tu kita kena perhati tengok. Macam itu. So jadi tak apalah, kita sekadar mukadimah tu bagi memperingat balik apa yang senario yang sedang berlaku sekarang ni. Dan kita ke majlis kita ni, majlis online. Memanglah saya pun rasa pelik juga sebab kena bercakap seorang-seorang kat sini. Tapi walaupun begitu, kita tetap akan menyampaikan mesej kita seperti yang mana yang kita dah buat. Dah ada beberapa siri kuliah yang telah lalu. Dan alhamdulillah, so kita dah banyaklah tengok, ada yang positif, ada yang negatif. Itu biasalah manusia. Kita orang-orang awam ni macam inilah. Baik, so jadi malam ni kita terus ke program menuntut ilmu. Apa pula tentang ilmu? Jadi kita nak kena belajar tentang ilmu pula. Kita dah terlajak dah sebenarnya ke depan. Saya pun tak jangka. Ingat dah habis dah kuarantin. Jadi nak cepatlah cover mana-mana tajuk-tajuk yang agak penting tu. Tapi nampak gaya macam nampak ada kekosongan kat situ. So saya turun bawah sikit lagi. Bukan nak kata ni. Turun bawah sikit lagi. Iaitu dalam mengenal apa itu ilmu. Ilmu yang kita nak belajar ni. Di mana ilmu tu, apa dia makna ilmu tu, dan ilmu tu macam mana bentuk ilmu tu. Ni penting. Bila kita tahu ilmu tu apa benda, baru senang kita nak menuntut dia, nak mengambil dia. Sebab tu Nabi kata, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ni adalah hadis diriwayat oleh Al-Baihaqi dan lainnya. Jadi bila Nabi sebut menuntut ilmu tu, apa maksud menuntut? Pergi tuntut, pergi cari, pergi belajar. Tu macam itu maksud menuntut. Macam kita tuntut harta pusaka. Macam mana harta pusaka yang kita tuntut? Kita pergi ambil kan? Ambil, kita jadikan hak milik kita. Begitu juga menuntut ilmu. Pergi tuntut, pergi cari. Nak cari dengan siapa? Mestilah ada orang yang deliver ilmu tu, yang bagi ilmu tu. Iaitulah guru. Jadi bila nak menuntut ilmu ni, kena ada murid, kena ada guru. Sebab tu Nabi sebut menuntut ilmu tu wajib atas setiap orang Muslim. Maknanya lelaki, perempuan. Semua kena mengaji. Sebab ni asas. Sebab asas ilmu ni, macam kita belajar lepas-lepas lah yang semalam tengok. Nak kupas, nak hurai tentang Islam tu pun bukannya senang. Sebab lepas ni kita ada sesi untuk soal jawab, untuk jawab soalan-soalan kita bagi, nak remind balik. Kat mana kita duduk sekarang ni? Jadi yang kita tuntut hari ni ilmu apa? Yang kita menuntut sekarang ni ilmu apa? Apakah ilmu kita tuntut itu sampai kepada matlamat yang disebut oleh Nabi ni? Begitu. So jadi
Apakah hukum menuntut ilmu ni? Ilmu akhirat tu utamanya ni. Dunia tu saya rasa tak cerita lah. Orang pandai-pandai ramai. Wajib ke, sunat ke, harus? Ni persoalan dia. So, jadi dalam proses menuntut ilmu ni kita kena tanya dulu. Wajib, sunat, harus. Kalau wajib kat mana? Sunat kat mana? Harus kat mana? Okey, baik. Jadi seperti mana semalam kita ada kuliah kita tu, saya dah cuba terangkan tentang dari segi pengertian Islam tu. Bila kita sebut dalam ayat Quran tu yang sebenarnya inna ad-dina 'indallahil Islam tu, dekat situ berlakunya pecahan. Pecahan tentang iman, Islam dan ihsan yang disebut sebagai rukun agama tu. So kita dah jelas. Kita dah faham dah macam mana kita nak letakkan kepahaman kita dekat situ. Sebab selagi kita tak faham ilmu tu, sampai bila kita nak beramal tak boleh. Kalau kita tak faham ilmu tentang Islam, macam mana kita nak laksanakan segala hukum-hukum syariat Allah? Ya, dalamnya ada syarak kat situ. Kita tak faham. Jadi kena ambil faham. Macam mana pun kita kata kita ni level mana pun, level orang mubtadi ke, mutawasit ke, muntahi ke, level paling rendah ke, level cerdik ke, jahil ke, kan? Kena faham ilmu. Sebab ilmu ni kalau tak ada kat kita, kita tak ada ilmu. Bila tak ada ilmu, hancur kita sebabnya. Binasa orang yang tak ada ilmu tu. Sebab nak beramal kena ada ilmu kat situ. So jadi yang semalam tu sambungan. Sepatutnya hari ni saya nak pergi kepada tentang apa ni rukun hukum dalam hukum syarak tu yang terkandung lagi dua perkara, iaitu tentang taklifi dan wada'i kat situ. Tapi memandangkan tengok ada lagi benda tertinggal, so saya patah balik sikit ke belakang. Esok malam insya-Allah kita sambung lagi bahagian tu, kemudian kita masuk kepada iman dan pecahan kepada ihsan. Yang tu panjang-panjang tajuk tu semua tu. Baik. Jadi dalam hadis yang disebut oleh Nabi ni, menurut menuntut ilmu tadi, menuntut ilmu adalah kewajipan bagi setiap individu Muslim. Simple, it's a very simple words. Menuntut ilmu satu kewajipan, wajib bagi setiap individu. Tak kira engkau siapa. Dan tak ada level, datuk ke, datin ke, siapa ke, everybody. You should understand all this knowledge, ilmu yang di sisi Allah ni. Ini sebab ni perintah daripada Nabi. Kalau tak tuntut ilmu, macam mana kita nak jadi orang yang berilmu? Sebab satu hari ni agama kita ni hancur dah, hampir-hampir nak hancur dah. Disebabkan oleh kita ni dah ketiadaan ilmu dah. Kalau banding dengan ulama-ulama zaman dahulu. Okay. So jadi apa lagi kata Rasulullah, sabda Nabi, mafhum hadis dia tu, artinya belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua dan hormatilah guru-gurumu serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajar akan kamu. Ini lagi satu pesanan Rasulullah. Suruh kita mengaji. Pergilah belajar. Janganlah tunggu. Kita ni duk tunggu perigi cari timba. Kita lah timba kena cari perigi. Sebab dalam perigi tu ada air. Takkan air nak berjalan kot keluar pergi cari baldi kosong. Jadi tak kenalah sebab adab ni. Adab menuntut ilmu kena cari tok guru. Kena pergi mengaji dengan tok guru. Tak usah duk sembang lah susah ke senang ke. Cerita kena pergi. Pergi je lah. Kenapa kita nak panggil tok guru ke rumah pula? Kita bayar ke tok guru tu. Pasal kita duit banyak. Tak apalah. Tapi tak ada semacam orang pergi rumah tok guru. Kita orang datang rumah kita pandai rumah kita, tapi cuba pergi rumah orang lain. Sebab tu. Jadi ada adab dia dalam pengajian ilmu ni. Barakah dia dekat situ. Kita ni bukan nampak sangat barakah. Bila dah tersepit teruk, niaga pun teruk, hidup pun susah, duit tak ada, baru duk cari. Nak curi siapa lah. Tanya ustaz ada tak kaedah-kaedah nak baca, nak amalkan ni rezeki ni teruk ni, rasa-rasa ni sikit lagi ni lepas 14 hari ni rasa tergolek saya ni. Ada tak doa-doa yang kita nak buat? Barulah teringat nak cari doa, nak cari Tuhan juga. Tu kadang-kadang jangan jadi orang yang tak sedar diri. Yang Allah kata kemarin kita belajar tu. Bila dia susah, dia minta dengan Tuhan. Bila dia senang, dia lupa Tuhan. Kita jangan jadi macam itu. So kita kena belajar macam mana nak menjadi orang soleh. Kemarin saya dah cerita tentang kita baca surah Waqiah hari-hari, solat duhanya kita. Kan? Kita latih diri kita dengan amalan ni. Walaupun kita dalam online sekarang ni, tapi kita kena firm. Maknanya kita dah azam dah lepas ni. Jadi sengaja Tuhan jadikan musim ni untuk kita peluang bagi kita menuntut ilmu. Grup ni pun dah nak penuh dah. Saya ingat 2 grup pun dah penuh dah tu. Masing-masing dah. Orang ni telefon. Tak ustaz nak belajar. Saya kata saya ni tak pandai. Saya ni bukan doktor pun apa pun tak ada kan. Ini mengaji kampung. Jadi kita ni tak boleh. Bukan macam orang lain. Orang lain tak apalah. Boleh pakai YouTube. Ceramah satu dunia. Saya ni tak pandai sangat. Macam ni jadilah. Nak tolong adik-beradik kita. Adik kakak. Kawan-kawan kita. Kan.
yang bukan kata tak pandai, tapi kok kita ni lebih sikit pasal dulu mengaji. Itu saja. Jadi kita share lah apa yang patut kita share. Yang penting kita nak bawa keluar kat mana kita duduk. Yang semalam yang kita baca ayat Quran. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Kita nak ambil Allah lah penolong kita. Jadi kita minta doa dengan Tuhan supaya Allah keluarkan kita daripada zulmat kepada cahaya, kepada hidayah dia. Ni sekarang ni alhamdulillah yang mana mengaji walaupun taklah sehebat mana, tapi kita dapat ilmu, kita dapat rasa hidayah tu, kita dapat rasa minat, keseronokan nikmat tu. Itu dah hidayah. Dan kita dah mula dah cari korek balik. Ada tadi kawan telefon, Ustaz, baru 2-3 pagi, Ustaz. Tunggu. Ingat balik mengaji. Allah, teruknya aku, ini tak kena, ini tak kena. Itulah tujuan mengaji. Nak bagi kita rasa kesedaran. Kita ni salah banyak sangat. Macam mana nak kembali? Nak retreat balik dah. Ni kena retreat, kena kembali balik kepada asal kita yang Nabi suruh. Tuntut ilmu, menuntut, pergi cari tok guru, pergi cari guru, cari ustaz, menuntut ilmu, ambil ilmu tu, bawa balik pakai kat pakaian, bukan simpan. Pakai. Kalau ilmu tu cerita macam kita belajar kemarin masuk tandas macam mana. Buat macam itu, baru menuntut. Ni menuntut tak nak buat. Dia kata aku habiskan masa je musim Covid ni. Dengar jadilah Kang, Ustaz ada tak ngaji pula. Sebab dalam grup ni ramai yang kenal dengan saya. So, jadi bukan pasal itu. Ngaji, tuntut. Ni faham baik-baik. Menuntut, ambil ilmu, pakai. Amal ilmu tu. Baru nama mencapai tahap hadis Nabi tu. Tapi kena betul lah ilmu yang kita nak tuntut ni. Okey, so jadi kita sama-sama kita belajar malam ni insya-Allah. Alhamdulillah. Baik. Kita lihat kat mana. Sekarang ni di keberkatan ilmu tu. Macam mana barakahnya ilmu tu. Macam kita duk jumpa lah, pergi jumpa Tok Guru kan. Tok Guru, ni nak ambil berkat Tok Guru ni. Macam mana maksud ambil berkat tu? Berkat cium tangan dia ke? Macam tu. Macam tu kan ambil berkat. Yang kita dah faham selama ni macam mana yang kita akan ambil berkat? Cuba jawab tengok. Saya jumpa Tok Guru je, peluk, dakap semua cukup. Lepas tu balik jadi lagu tu balik. Nakkan berkat macam tu. Sebenarnya berkat ni, maksud berkat ni mengambil apa saja kebaikan yang ada kat Tok Guru kita tu. Apa saja yang baik pada dia. Apa yang baik lagi? Cara dia, kehidupan dia, ilmu dia, apa semua amalan tu yang kita nak ambil. Bukan takat pergi duk cium tangan je. Bukan macam itu nah. Jadi itu ilmu. So jadi kita nak faham ilmu ni macam dia boleh berkat. Macam mana ilmu tu pula, keberkatan ilmu tu. Kalau keberkatan ilmu pula, ambil ilmu tu. Ambil apa yang ada kat ilmu tu. Ilmu tu. Jadi makna ilmu tu. Apa dia? Kalau ajar Melayunya, ajar Ruminya, ILMU. Ruminya. Ilmu tu apa? So, jadi ilmu tu pelita hati. Ilmu tu pelita hati. Ilmu ni menerangkan hati. Hati kita ni gelap ke? Ya, hati kita ni gelap. Gelap gelemat. Gelap gulimat. Gelap gelita hati kita ni. Yang boleh terang hati kita ilmu. Ilmu itu santapan rohani. Ilmu itu santapan hati. Tak ada ilmu gelap hati. Ni dah pening kepala pasal ni musim Covid ni. Serabut jangan cerita lah. Masuk 14 besok start dah masuk. Jadi lagi teruk kita. Kita nak berdepan 14 hari. Pendek masa dia 14 hari. Tapi kita ni kena kurung ni macam mana? 14 hari ni. Tu belum kurung, kena kurung dalam kubur lagi. Baru kurung atas dunia, baru Allah kurung kita. Jadi, bila ilmu tu pelita hati, apa ilmu ni? Hebat ke ilmu ni? Ilmu tu makanan hati. Hati kita ni nur. Hati kita ni roh. Roh ni daripada nur. Nur, dia tak makan tom yam hati kita ni. Dia tak nak tom yam. Dia tak nak roti canai. Dia tak perlu semua benda tu. Pasal dia datang daripada alam lahut dulu. Masa alam lahut dia turun ke bawah yang kita belajar main saya cerita macam mana perjalanan roh kita daripada alam lahut turun lalu alam jabarut, turun alam malakut, turun alam barzakh. Daripada alam barzakh turun masuk melalui alam jin, alam misal dipanggil. Alam misal ataupun alam tamsil, alam fata morgana, dan akhir sekali turun dalam rahim ibu, masuk dalam jasad kita tu yang dah cukup 120 hari tu. Itu roh yang turun ke situ. Roh tu dia tak perlu makan. Yang duk makan, yang duk melantak sangat ni, yang duk buruk kelaku makan ni apa? Ni jasad. Jadi kita ni, cuba kita timbang setiap hari. Kita bagi makan banyak jasad ke kat roh?
Siapa yang banyak makan hari-hari? Jasad ke roh? Roh kita makan apa? Roh kita dia nak ilmu. Dia nak zikrullah. Dia nak bacaan-bacaan Quran, zikir. Apa lagi amalan-amalan yang soleh. Sedekah jariah. Buat baik. Tu semua makanan bagi roh. Lepas tu roh dia tak perlu benda-benda yang nyata ni. Tapi yang kita berlebih-lebih sekarang ni, nak bagi makan siapa? Sebab tu bila datang Dajjal besok, orang-orang Islam datang dukhan. Apa lagi yang datang besok? Allah, Nabi dah hajar dah. Tasbih, baca tasbih. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya kita. Puji Allah Ta'ala. Itu mengenyangkan. Sehingga Nabi kata itulah akan mengenyangkan bagi orang-orang mukmin. Orang kafir berebut. Tengok Dajjal bawa tu. Syurga neraka. Dah kebulur makan tak ada. Terekam habis. Buka kedai ya, buka apa ni supermarket, serbu habis. Pasal apa? Pasal kita tak nampak. Walhal kalau kita makan banyak berzikir, kita tak perlu makan banyak sebenarnya. Kenyang zikir ni. Tapi kita tak nak buat. Okay. So jadi ilmu pelita hati. Bila sebut ilmu pelita hati, ilmu tu menerangkan hati. Jadi kalau tak ada ilmu, maka gelaplah hati. Itu lawan dia. Senang je. Jadi ilmu apa? Ilmu dunia. Ilmu dunia tak terang hati. Itu yang mengaji tera-tera tu, itu takat ilmu dunia je. Sebab ilmu akhirat ni dia lain. Dia jenis nur. Baik. Jadi, ilmu tu nur. Yang boleh bagi terang hati ni nur. Yang boleh menerangkan waktu gelap adalah cahaya. Cahaya, lilin, pelita, itu adalah nur. Itu cahaya. Maka itulah rupa bentuk ilmu. Nisbah macam itulah. Bukan api tu. Bukan api tetapi nur tu cahaya. Cahaya inilah yang akan menerangkan hati. Maka bila Nabi kata talabul ilmi itu, tuntutlah ilmu, menuntut ilmu tu, maka kita pergi ambil cahaya tu untuk terangkan hati kita supaya tidak lagi berada di atas zulmat, tapi berada di atas hidayah Allah. Barulah Allah bagi petunjuk bila kita ada ilmu. Pasal tu kita kena lalu satu-satu ilmu tu dulu. Sebab ilmu ni bukan senang. Bukan boleh tuntut buta tuli gitu je. Terjah gitu je, tak boleh. Sebab ilmu ni, dia asal ilmu tu datang daripada Nabi. Kan Nabi bawa Quran dengan hadis yang Allah bagi kat Rasulullah. Turun ilmu tu. Kena pergi jumpa betul kabel dia. Betul channel dia. Kena ada guru dia. Sebab dia datang ke Rasul. Baru dia mengeluarkan cahaya. Kalau kita ambil dalam Google, tak percaya, pergilah buka Google tu. Buka Google tu, belajar dalam Google tu. Tengok, terbit tak cahaya. Setan akan datang nanti. Tak boleh. Dia kena limpahan tu daripada mana datangnya. Lepas tu dia kena ada sanad dia. Sandaran dia kat mana? Kat guru yang kita belajar tu. Macam tu. Bukan senang nak dapat ilmu yang bercahaya ni. Ilmu dia banyak. Duduk dalam TV pun boleh. Dengarlah ramai selebriti duduk ceramah dalam TV tu. Ngikit, ngilang-gilang, gelak, seronok. Ilmu tak boleh. Kita kena serius. Bukan boleh nak serangeh-serangeh. Nyanyilah apa nak lagu tu, nak seronok. Ilmu ni benda serius. Benda nur. Sebab tu kalau tutup guru yang nampak, dia tak mengajar macam kita. Macam orang lain ngajar. Kan? Sebab tu kadang-kadang jadi haram kita berseluruh banyak sangat. Menyanyi macam-macam. Sebab ilmu ni tak turun. Dia tak masuk dalam hati kita tu. Okey. So jadi, tu cahaya. Ilmu ni cahaya. Dan dalam penuntut ilmu ni, dia ada dua jenis cahaya. Yang pertama sekali, ilmu terdiri daripada cahaya Allah. Maka dipanggil sebagai Nurullah. Yang satu lagi, gelap. Dipanggil Nurul Zulmah. Ni pun cahaya juga. Ini pun daripada Allah juga. Tak ada benda tak ada daripada Tuhan. Wa imma baik orang buat pun daripada Tuhan, jahat pun daripada Tuhan juga. Tetapi Allah larang perbuatan jahat, maksiat tu. Memang kalau tak daripada Tuhan macam mana nak jadi? Mana dari segi perbuatan tu memang dengan izin Allah. Ni, macam contoh kan orang putih nak serang apa semua ni kan, orang kafir. Semua daripada Tuhan juga. Kalau Tuhan tak izin, mana dengan izin Tuhan. Jadi berlakulah benda tu, tapi bukan dengan, jadi maka Allah ancam pula yang orang buat jahat ni. Ancam dengan apa? Dengan kebinasaan, dengan neraka dia Allah ancam kalau buat jahat. Kan? Patut kata jangan, sebab ini ujian. So kita kena pilih yang baik dengan yang jahat. Baik. Kemudian, apa dia yang katakan cahaya Allah? Yang kata Nurullah tu, bila kita menuntut ilmu tu yang bercahaya, yang ada nur tu, dia akan menzahirkan keimanan dan ketaatan. Dalam rukun apa? Dalam rukun puji tu, dalam ihsan kita belajar tu nanti. Zahirnya ketaatan, hidayah, petunjuk Allah SWT. Masya Allah. Jadi bila lagi banyak ilmu kita menuntut, lagi terbuka cahaya. Lagi banyak cahaya, bayangkan kalau cahaya torchlight dengan cahaya handphone, mana lebih terang? Cahaya torchlight pula lawan dengan cahaya kereta. Mana lebih terang? Cahaya kereta pula lawan dengan cahaya kapal tengah laut tu.
Cahaya kapal tengah laut lawan dengan cahaya matahari. Mana lebih terang? Maknanya, lagi banyak ilmu kita mengaji, lagi terang hati kita. Ni musim Covid ni, saya rasa alhamdulillah. Hari-hari tiap malam mengaji, walaupun ada dah planner pada dah, tak apa. Yang penting, cahaya tu ada. Maknanya, lepas Covid ni nanti, kita dah memang rasa lain dah. Pasal apa? Bila kita dah mengaji ni, cahaya dah mula menusuk, masuk ke dalam hati kita tu. Sebelum ni tak nak mengaji, cahaya gelap duk tunggu. Bila zulmat tu tunggu, maka apa yang akan jadi? Maka lahirlah perangai kufur dan maksiat tu. Yang ni yang menjadi kemurkaan Allah. Bila terbitnya kufur dan maksiat dalam hati, dia bukan pergi ke baik, dia pergi jahat, dia semayang. Hak kufur maksiat dia semayang. Tapi lagu tu lah. Lepas tu, dia nak pergi buat, dia minat, dia suka ke maksiat tu. Kan? Pasal solat dia takat itu je. Sebab tu kata apa ni seorang ulama, nama dia Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala. Dia kata apa? Dia kata maksiat itu menghalangi cahaya ilmu. Sesungguhnya ilmu agama adalah cahaya yang Allah curahkan di hati seseorang hamba. Dan maksiat mematikan cahaya tersebut. Hebat tak? Hebat dah maksiat. Dahsyat bukan hebat. Dekat mana yang maksiat tu boleh? Tang kufur maksiat tu lah. Mana dia kufur dengan maksiat? Maksiat tu apa dia? Maksiat tu pergi berzina berjudi. Maksiat tu segala yang kita bincang kemarin dalam sifat-sifat nafsu amarah tu. Daripada sombong, bongkak, takabur, hubud dunia, apalah segala tok mak nenek tu. Semua kullu tu, semua tu adalah kufur dan maksiat. Jadi nak jadi orang yang boleh terima ilmu ni, sebab tu adab pelajar, adab pelajar ni, dia kena beramal soleh, kena makan yang halalan thayyibah. Nanti kita cerita sekejap lagi. Tu nak boleh terima ilmu, nak terima nur, nak letak, nak parking dalam hati kita. Jadi bila ada maksiat, kita kena ikhtiar pula. Jauhkan diri daripada maksiat. Bila ada makanan yang haram dan syubhah, kena jauhkan daripada makanan haram dan syubhah. Yang kita tak jelas, siapa punya buat makanan ni. Kena belajar dah, tak makan ni. Kalau aku tak makan ni, mati tak? Tak apa, tinggal. Forget it about that. Just leave it. So ni kaedah dia. Cara kita nak menetapkan tentang ilmu. Macam mana nak faham tentang ilmu tu nur. Jadi hebat, Masya Allah. Jadi Allah, memang Allah sayang kat kita. Sebab tu Allah suruh kita menuntut ilmu. Kita pula tak sayang kat diri kita. Kita tak nak menuntut ilmu. Orang ajak mengaji, kita lari. Lari, kata ceruk. Macam-macam alasan. Kalau ada sejuta alasan, sejuta dia bagi kita. Kan? Cuma tak boleh bagi sejuta lah. Cuma ngelat lah. Kata orang ngelat tu. Lepas ni buang perangai tu. Pasal kita dah tahu dah. Kalau ilmu tak ada, kita nak jadi apa? Apa nak jadi kita kalau tak ada ilmu? Maka duduk dah dalam zulmat. Cahaya zulmat ni teruk. Bukan senang nak keluar. Nak keluar daripada cahaya zulmat ni teruk. Tadi ada orang mesej. Macam mana ustaz cara nak keluar? Saya kata bukan boleh keluar hari ni. Dia bukan boleh keluar kerja kejap ni. Tu yang kita dah ajar ni. Satu bagi faham ilmu ni. Bagi faham satu step. Sampai jelas kita, ya Allah. Inilah kata ilmu Allah. Ilmu. Ilmu tu adalah nur. Ilmu tu cahaya petunjuk. Petunjuk hati kita. Makanan, santapan hati kita. Nanti kita sambung lagi. Wallahualam. Baik, kita lagi sambung lagi. Jadi, ini kita bincang pula. Pengertian ilmu tu pula. Tadi tu kita dah dengar dah. Macam mana ilmu tu nur. Ilmu tu nur. Maknanya kalau kita banyak ilmu akhirat, kita mengaji lagi banyak ilmu, lagilah banyak cahaya dalam hati kita. Sebab ilmu ni lagi terang, kita berjalan dalam gelap, dia suluh tu senang kita nampak. Suluhan tu terang dan mudah kita nampak. Kalau banding dengan orang yang tak ada lampu, tak ada cahaya ni. Bayangkan berjalan dalam gelap macam mana. Gelap di dunia ni tak apa lagi. Boleh nampak lagi sila-sila bintang ke apa. Tapi gelap di akhirat. Gelap orang yang tenggelam dalam kesesatan kufur maksiat tu lagi dahsyat. Kalaulah Allah tunjuk kepada kita macam mana rupa kufur maksiat tu, saya rasa tak ada siapa yang sanggup nak jadi nak buat jahat tu. Sebab kita tak nampak orang-orang para wali Allah, orang yang ada kasyaf, dia nampak rupa perbuatan jahat tu. Sebab tu bila orang mati dalam kubur esok, ada kisah-kisah dicerita dalam kitab-kitab banyak. Macam mana orang yang mati itu datang seorang lelaki yang tampan, rupanya sangat cantik, sangat indah. Ketika soalan Munkar wa Nakir itu bertanya, dia tanya nak pukul yang apa nama si mayat ni tadi, datanglah seorang lelaki yang cantik. Dan dia kata apa? Jangan kamu pukul dia. Akulah solat yang ketika hidup dia mendirikan aku. Tu. Jadi dia berupa.
Allah boleh rupa benda tu. Dan ada kes orang yang mati, orang kafir mati. Maka ketika dia nak diseksa, datanglah rupa yang sangat buruk. Rupa seorang lelaki datang ke manusia yang sangat buruk. Rupa yang sangat buruk datang. Rupa tu kata, akulah kejahatan yang dia buat. Maksiat yang dia buat. Kufur yang dia buat. Sebab tu kita tak nampak benda ni. Pasal kalau kita mengaji bab-bab ilmu-ilmu macam ni, kalau kena jumpa dengan tok yang alim-alim tu, kita akan dengar cerita kisah-kisah yang cukup menarik, yang boleh kita faham bahawasanya bagi di sisi Allah Ta'ala tak ada heran pun. Bukan mustahil kalau Allah nak tunjuk. Begitu juga kita. Kalau Allah tunjuk kepada kita macam mana ni rupa ilmu cahaya tu, bekerja kita. Tapi sebab kita ni duduk dalam gelap. Duduk dalam lumpur, dalam selut. Nak nampak macam mana? Tu. Jadi, duk berasa hebat dah. Berasa tu. Yang masalah kita ni, duk berasa hebat. Ngaji 2-3 tahun ya. Kan? Ngaji agama 2-3-4 tahun. Balik-balik tu dah rasa cukup hebat. Kat pondok, kalau mengaji pondok dulu, 20 tahun tu orang panggil tak lebay ya. 20 tahun mengaji ilmu. Tapi tanyalah apa pun. Tok Pengulu zaman dulu, saya ingat, boleh buat faraid lagi. Tu alim tak alim. Tok Pengulu. Tok Pengulu lah ni, tak tahu dia buat apa kan. Tok Pengulu dulu. Tok Ketua Kampung dulu pun bukan calang-calang. Berilmu. Hebat-hebat. Faraid tu senang dia buat. Berjumpa dia je. Jadi, nak jadi tok guru di pondok 30 tahun ngaji, baru dia jadi tok guru. Tu. Sekarang ni dia budak habis 4 tahun, 5 tahun tahfiz, dah keluar-keluar, dah buka pondok. Jadi mudir. Bukan tak boleh, boleh. Tapi ilmu tu tak cukup. Jadi saya lebih sadarkan, pergi mengaji dulu. Mengaji banyak-banyak dulu. Bagi betul-betul cukup semua ilmu. Fiqh, tauhid, tafsir, Quran, hadis semua bagi mantap. Silakan tafadhal insya-Allah. So jadi ini sama juga. Jadi ilmu ni, sebab ilmu ni pengetahuan. Ilmu ni suatu pengetahuan yang meliputi apa yang dia dapat melalui belajar ke, pengalaman ke, tu ilmu. Tu maksud ilmu tu. Dia pergi cari sesuatu benda baru dia tak tahu. Contohnya dulu, dia tak tahu nak buat kapal. Tak tahu nak repair kereta. Dia pergi belajar. Mana dia belajar. Jadi ilmu juga merupakan pengetahuan yang meliputi perkara yang berdasarkan keraguan, syak. Benda jahat pun sama juga, ilmu juga. Mungkin dia kawan dengan syaitan lama. Mungkin dia kawan dengan jin lama. Kawan yang benda-benda jahat ni. Maka hadirlah pada di sisi dia keraguan-keraguan tentang Allah. Syak, sanggup pergi buat petikan nama ekor lah. Puja tu lah, puja ni cari duit lah, cari harta karun. Kan? Cari kerih lama tu, sambar kucing lah, kerih. Cari apa nama, cawak besi lah. Datang puja nak cari duit tu. Konon-kononnya, duit mana kamu dapat ni? Duit ni bank yang tak bayar zakat tu. Saya macam itu. Tu pun ilmu juga. Ni yang masalah pada kita tu. Bila kita jahil pasal ilmu. Kan kita dah fikir pasal kesenangan, nikmat dunia je. Jadi sebab itulah, kalau kita tengok, antara lainnya ilmu ni juga berbentuk umum. Yang meliputi perkara yang berkaitan dengan hal-hal dunia dan akhirat. Sama juga lah dengan dunia akhirat pun ilmu juga. Jadi justru, ilmu tu adalah meliputi ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Okay, so sekarang kita dah ada dua ilmu. Mana kita nak pergi sekarang? Mana nak belajar dulu? Fardu ain. Yang fardu ain itulah yang wajib atas kita. Daripada yang kita bincang semalam tu, yang kita catat, yang saya bagi semalam, semua orang dah tengok. Catat tentang iman, Islam, ihsan tu, dalam tu terkandung semua ilmu-ilmu dalam tu. Nanti kita akan kupaslah satu-satu. Baik, ilmu yang kena wajib dituntut oleh setiap mukallaf. Siapa mukallaf ni? Orang yang mencapai akhir balik, maka wajiblah dia kena beramal ilmu. Tidak nak sembahyang macam mana? Nak ambil wuduk macam mana? Ada ilmu tak ada. Manakala ilmu fardu kifayah, ilmu fardu kifayah ni, kalau nak jadi qadi ke, mufti ke, yang tu silakan. Yang tu lain. Yang ni cukuplah seorang dua dah belajar, dah lepas dan yang lain. Jadi kita tak perlu dalam bagi situ. Ni saya rasa yang fardu ain ni pun sakit kepala nak habis ni. Ni dengar-dengar kuliah macam ni pun jenuh juga nak faham ni. Baik. Kemudian, manakala orang yang jahil pula disuruh belajar dan bertanya kepada orang yang alim dan berilmu. Maksud orang jahil ni bukan dia tak pandai, tapi dia tak tahu ilmu Allah ni. Ilmu akhirat, ilmu yang kena dia patut buat tu. Jadi jahil lah nama dia. Bukanlah jahil tu tak cerdik. Bukanlah jahil tu miskin. Tak. Bukan macam itu. Jadi, bila kita tak reti, kita tak faham, maka kita tu diperintah oleh Islam supaya pergi bertanya. Bertanya dengan siapa? Bertanya dengan orang yang alim dan berilmu. Alim saja tak jadi, kena ada ilmu. Hal itu supaya mereka mendapat panduan. Jadi dapat kaedah tu. Kafiat dia nak amal macam mana. Macam mana kafiat nak solat hajat.
Macam mana nak beramal dengan baik serta betul mengikut kehendak syarak. Nak mula solat macam mana? Sebelum solat kena ambil wuduk. Sebelum ambil wuduk kena taharah dulu. Tidak tak sah taharah, tak sah wuduk, tak sah solat. Macam itu. So kena pergi cari orang yang mengetahui akan ilmu. Seperti yang mana yang Tuhan sebut, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Dalam surah An-Nahl itu ayat tu kita boleh tengok. Oleh itu bertanyalah kamu kepada orang yang berpengetahuan agama jika kamu tidak mengetahui. So di dalam persoalan kita mengaji ni, siapa yang paling dekat dengan kita? Maknanya kita kena dekat selalu. Kena dekat selalu dengan ilmu. Sebab ilmu ni lah yang akan menjadi penyuluh kita di akhirat besok. Jadi banyak ilmu, banyak amal. Jangan ada ilmu, tak ada amal. Ilmu kena synchronize, kena naik sekali dengan amal. Ilmu, amal. Ilmu, amal. Ilmu, amal. Apa yang ilmu ada, amal. Walaupun satu ilmu dapat, kita beramal. Sebab tu para ulama ni dia hebat. Nanti kita bincang lepas ni pula. Macam mana pula tentang kehebatan ulama dari segi ilmu ni pula. Baru kita tahu. Memanglah kita pun boleh. Maknanya kita pun boleh mencapai peringkat macam mana ulama. Mungkin tak jadi ulama lah. Setidak-tidaknya macam mana ulama tu lalui, kita faham kaedah dia, kita ikut boleh kaedah tu. InsyaAllah dapat ilmu. Macam ni. So itu yang penting sekarang ni untuk apa? Yang kita punya pengajian kita tu tentang ilmu tu. Baik, okay. Wallahualam. Baik, alhamdulillah. Semoga anda sekalian, antum sekalian boleh kita follow lah pelan-pelan. Sebab tajuk ni macam itulah kita mengaji ilmu, nak faham tentang perkataan ain lam mim tu, ilmu tu, al-ilmun nur. Kata Imam Syafi'i, ilmu tu cahaya. Dan cahaya itu tidak akan menyibah di hati orang yang melakukan maksiat. Ni banyaklah ulama-ulama punya kata-kata kan, sebab dia cahaya nah. Bila kita ada maksiat je, cuba kita cuba tengok balik slide yang dulu, yang masa awal tentang nafsu amarah tu. Cuba kita refer balik kan. Kita kan dah rajin refer. Jadi refer tengok balik yang lebih kurang lah saya senarai gitu, bukanlah nak kata pada orang. Jadi kita ambil balik dalam kitab-kitab tulis, ulama tulis kan. Saya ni banyak panduan kepada kitab-kitab ulama, kita pun bukannya faham sangat. Jadi kita banyak refer. Sebab ilmu ni bukan senang ilmu nak datang kat kita, takut yang datang tu bukannya daripada ilham malaikat. Takut yang datang tu daripada hawajis nafsu kita, syahwat kita, ataupun datang daripada khannas tu yang kita bincang, waswasil khannas, bisikan yang datang daripada kita, al-khannas. Khannas ni syaitan yang duk bisik dalam hati kita tu. Ni pun ada dah budak duk telefon, ustaz teruk lah ustaz lepas mengaji ni. Bila ustaz sebut pasal syaitan, dia kata, Allah, dia kacau lah. Memang lagi besar, lagi kita dekat dengan ilmu, dia akan kacau sebab kita pergi jolok sarang dia. Sebelum ni kita tak kisah. Dia lah maharajalela dalam diri kita. 16 jenis syaitan tunggu kita siang malam. Bayangkan. Kita bukan nampak. Allah berkata kita tak nampak, dia nampak kita. Dia tahu kat mana kelemahan kita. Dia tahu apa kita suka. Kita suka shopping. Dia akan main emosi perasaan kita. Pujuk kita, jom pergi shopping. Dia tahu kita suka makan. Jom jadi chef. Macam-macam lah yang dia suruh kita buat. Tengok apa benda keinginan kita. 16 ekor tu duduk tunggu. Sebab syaitan ni dengan main-main. Dia bukan main-main kita. Syaitan ni, kalau nak tengok rupa syaitan ni, memang tak nampak lah rupa syaitan macam mana. Tapi dia takkan senyum dengan kita. Dia kalau tengok kita, macam kita tengok macam mana harimau nak makan orang tu. Tengok harimau nak terekam binatang tu. Macam itulah rupa dia. Dia tak ada senyum-senyum. Mana dia senyum? Sebab tu, Nabi kata apa? Orang yang kita ni tak boleh senyum banyak sebab orang yang banyak tertawa di dunia, dia akan menangis di akhirat. Manakala orang yang banyak menangis di dunia, dia akan tertawa di akhirat. Jadi sebab itulah dalam Islam ni, tak boleh. Kalau saya cakap kan orang marah. Ni tak ni langsung lah itulah kan. Macam apa ni dalam TV tu. Banyak sangat lawak. Menyanyi. Semua tu leka. Sebab ada syaitan yang bisik benda tu. Dia yang sama, yang tengok, yang duk berlakon tu sama je. Lepas tu kita tak boleh jadikan kita ni orang yang leka, yang lalai, yang ghaflah. Ghaflah ni teruk ni. Lalai, leka. Sebab tu kita nak minta kat Tuhan supaya sucikan hati kita tu daripada penyakit leka lalai ni. Kalau kita duk asyik benda maksiat apa itu, tu maksiat tu. Benda-benda tu lara tu, radio lah, lagu ni lah, muzik seruling tu. Kan?
TV lah pun dekat nak tengok berita tu tak apa lagi lah kan. Dia tengok benda-benda mengarut ni. Dia jadi leka, lalai. Dia jadi maksiat. Bila maksiat kan tadi Imam Syafi'i cakap. Ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya tidak akan menyibah di hati orang yang melakukan maksiat. Ha. Tu tak boleh. Bukanlah kita larang. Tak. Tak boleh. Kalau cerita Islam ni. Saya ingat sebab saya duduk mengaji zaman dulu kan Allah. Jenuh jaga. Takut jatuh dalam maksiat. Sebab tu orang mukmin dia kena jaga. Dia kena hati-hati. Kena protect diri dia. Supaya tidak terjebak di dalam jatuh dalam tempat maksiat. Bila jatuh dalam maksiat je, kita mengaji dah mula susah dapat. Kadang-kadang kita merungut juga. Apa aku ni teruk betul mengaji? Sampai tak boleh ingat langsung. Sebab kita tak jaga maksiat tu. Kita duk buat maksiat juga. So jadi, lepas ni kita dah faham. Kalau kita buat maksiat, kita susah dapat ilmu. Sebab ilmu tu akan lari. Walaupun dia datang kita, dia tak singgah. Dia tengok benda tu gelap. Cahaya yang ada dalam tubuh kita, hati kita tu gelap, gelemat. Dia tak singgah, dia lalu gitu je. Sebab hati ilmu ni kalau dia singgah, menetap di hati kita tu, hati tu jadi lain, dia jadi berubah. Saya tak tahulah, saya harap macam ni lah yang mengaji ramai-ramai ni, mudah-mudahan lepas hari dengar kuliah ni, mudah-mudahan benda nur tu, cahaya tu melekat di hati tu. Lepas tu dah mula, dah tawar dah. Kawan-kawan yang raplah, yang huru-hara pun dia tak nak kawan dah. Dia mula rasa pelik dah. Siapa mengaji memang macam ni. Dia akan tiba perasaan macam tu. Satu hari nanti dia akan rasa macam itu. Maknanya, dia dah bukan dia dah. Maknanya hidayah dah mula mencecah masuk. Dan cahaya ilmu tu tadi, mula dah meresap masuk ke dalam hati dia tu. Sebagai santapan hati tu. Bila hati tu dapat makan dengan cahaya, so roh tu hidup balik. Sekarang ni roh mati. Mati roh tu. Sebab dia tak dapat makanan. Bayangkan kalau jasad tak dapat. Pagi malam tak dapat apa jadi. Ni bulan ni, ni bulan Covid ni. Yang susah-susah tu tengok kat India pun kesian nak tengok. Lagi teruk. Kan? Sampai tak ada makan langsung. Kita kat sini ni jenuh juga makan lagi. Tapi tak tahu sampai bila. Tu. Macam mana kalau tak makan? Begitulah juga dengan roh kita. Baik. Jadi, tentang kewajipan kita cari ilmu ni, Nabi dah sebut dalam hadis. Ni saya baca maksud dan mafhum hadis ni. Jadikanlah dirimu orang alim. Yakni yang berilmu. Ni kita ni. Nabi suruh kita jadi orang alim. Kalau boleh, carilah ilmu macam ulama' tu. Kalau tak boleh, atau orang yang menuntut ilmu. Kalau dah tak boleh jadi orang alim, kamu tukar tempat tu. Kamu pergi jadi orang yang menuntut ilmu. Atau kalau tak boleh menuntut ilmu, orang atau orang yang selalu mendengar pengajaran. Pergilah duduk kat masjid, kat mana, duduk, dengar je. Itu dia panggil orang yang mendengar. Orang yang menuntut ilmu ni lain. Dia ada bawa pensil. Kalau dulu-dulu masa saya nak mengaji mari, kita panggil dobit lah. Dobit ni, apa Tok Guru cakap, kitab salah satu ni. Dah lah kitab warna kuning. Tu yang orang marah lah ni, kitab kuning. Orang katanya macam kat kitab kuning tu. Sekejap lagi saya nak cerita. Macam mana rupa kitab kuning sebenarnya. Lepas tu dobit tulis tepi tu. Tulislah apa yang kita belajar. Tak ada buku dah. Itulah kitab tu. Dah lah tulis Jawi. Bawa mim apa? Bawa mim. Maka berjalanlah orang di atas bawa mim. Bom. Dia nak duduk ngeja. Nak betul balik Jawi. Dulu dah hilang dah Jawi seketika. Lepas tu bila puak-puak Cahaya Nur Alik tu nak buang Jawi, pakat marah habis. Yang marah tu pun bukan erti Jawi pun, yang herannya. Kenapa kelebihan tulisan Jawi? Sebab tulis daripada kanan ke kiri. Itu kelebihan barakah tulisan Jawi. Dan huruf Jawi pula menghampiri huruf Quran. Cuma tak ada berapa huruf je. Yang ni semua sama dengan huruf Quran. Itu kelebihan dia. Jadi orang menuntut ilmu tu tulis Jawi. Alah, ni tulis Jawi ni kira. Tak tahulah. Hak mengaji Arab kot kerti. Hak yang lain tu, macam itulah. Tapi tak apalah. Yang nak buat macam mana? Dah takdir kita macam ni. Tapi, kita kena usaha keluar daripada kejahilan tu. Tu beza. Jadi, orang yang menuntut ilmu tu, dia siap dengan pen, dengan buku nota, dia catat. Bila dia catat, dia tulis balik, baru dia ingat. Baru dia ingat balik. Ingat balik, dia tulis balik. Dia tulis balik tu, dia dah ingat dah apa dia tulis tadi. Hak yang mendengar ni, pun tak okey dah, bagus dah. Setidak-tidaknya, dia mendengar, dia suka pergi masjid, suka dengar ceramah, walaupun dia tak nak tulis-tulis, tahan telinga. Datang Ustaz malam esok, semalam lupa dah. Datang malam lusa pula, semalam lupa. Macam itulah kerja hari-hari yang mendengar ni. Tapi, dia dengar lah. Dia duduklah majlis tu. Dapat dah pahala tu. Tu 3. Atau, kata Nabi, orang yang mencintai 3 golongan tersebut, dia ni tak pergi mengaji. Tapi dia sukalah. Dia suka tengok orang pergi masjid. Bagusnya pergi. Dia tak pergi. Dia duduk cerita bagus orang tu pergi kat masjid, pergi kuliah. Dia tak nak pergi. Tapi dia sukalah. Tak adalah dia benci. Itu yang keempat. Jadi, dan janganlah engkau menjadi.
kata Nabi. Jadi golongan yang kelima, yang dengan sebabnya engkau akan binasa. Tu. Yang kelima tu, ya. So dia ada empat. Pertama, Nabi suruh jadi orang alim. Yang kedua, Nabi suruh jadi orang yang menuntut ilmu. Yang ketiga, jadi orang yang selalu mendengar. Yang keempat, menjadi orang yang mencintai tiga golongan di atas itu. Okey dah, bagus. Khalas. Okey, alhamdulillah. Jangan keluar pada itu. Jangan jadi orang yang keempat. Apa dia yang keempat? Bermaksud yang bukan yang kelima lah. Kelima dengan keenam sebenarnya ni. Yang kelima ni golongan yang mana? Yang tidak suka pada majlis ilmu. Sebut dia tak suka. Kan? Sebut pun dia pergi ke lain. Sebab kebetulan malam tu ada lagi dinner, function. Baik pergi sana. Pasal malam tu ada nak naikkan pangkat. Pangkat daripada dalam mati level dia ke apa kononnya. Dapat pangkat malam tu, dapatkan income tinggi. Ni lah masalah orang. Tapi masih lagi suka tak apa. Ni jangan tak suka langsung. Memang dia anti majlis ilmu. Yang kelima, yang keenam, yang ni lagi jahat lah. Orang ni, dia menghalang majlis ilmu. Kalau orang dapat majlis ilmu, dia ada tukang halangnya. Kalau dia orang yang berkuasa, dia akan tahan lesen tu daripada dapat orang buat majlis ilmu tu. So, jadi kita dah faham bahawasanya ada 4 orang yang Nabi suruh duduk dalam 4 kategori ni. Kita ni. Kita ni. Maknanya kita tak lari banyak lah. Mungkin alhamdulillah lah. Harap tu yang mana yang duduk mengaji malam ni pun kalau tak duduk tak jadi orang alim, jadi yang kedua. Jadi jadikan penuntut. Ataupun yang ketiga, pergi dengar menjadilah. Sekurang-kurangnya dengar orang yang mengajar, tak apalah, dengar dulu. Dan keempat, dia mencintai golongan di atas. Semua ni dikira di akhirat besok. Allah akan panggil di pada masyarakat besok. Tak panggil kita ni. Kamu duduk yang mana satu ni? Ni keempat-empat golongan. Jangan jadi yang kelima yang tak suka menjadi ilmu dan yang suka halang orang daripada buat menjadi ilmu. Okey, baik. So jadi dengan itu, bila kita mengaji, maka hati orang beriman akan dilimpahi dengan cahaya mahmudah tu. Makin lama mengaji, depan macam kita mengaji ni, ada 14 hari lagi ni. 14, 15 hari lagi. InsyaAllah. 15 hari lagi ni. Tiap-tiap malam mengaji. Mudah-mudahan habis ni, InsyaAllah kita tengok hati kita macam mana. Tapi dengan syarat kita kena ikhlas betul lah. Ilmu ni dia menyentuh je. Dia kalau tak ikhlas dia lari. Dia tak boleh singgah tempat hati kita ni. Kalau hati orang maksiat pula, dia menghalakan kejahatannya. Dia suka benda tak elok, benda jahat yang kita bincang dalam nafsu amarah tu. Nafsu amarah tu bukan saya tulis nah. Tu ulama-ulama tulis. Dalam Quran dah cerita dah tentang amarah tu. Semua ulama ni dalam hadis Nabi dah baca hadis, ulama dia kupas satu cerita kat kita macam ni. Itulah kerja ulama. Kerja ulama apa? Dia bukan cari duit. Dia nak dakwah kepada orang supaya orang manusia ni keluar daripada kejahatan. Balik kepada duduk tempat asal balik kita tu. Tempat tujuan kita datang ke dunia diuji ialah untuk balik kepada Allah macam mana kita datang. Kita datang ke mana sangat cantik, suci bersih masa malaikat bawa tak dalam rahim ibu tu, tak dalam jasad kita tu. Bersih, sungguh-sungguh bersih. Fitrah, tak ada cacat cela. Sekarang ni nak balik macam mana? Nak balik macam mana kepada Allah? Serabut dengan cerita lah. Dengan COVID lagi serabut. Ni depan ni duk serabut berniaga apa jadi. Minta kat meeting nak buka kedai tak boleh. Macam-macam serabut dah. Jadi memanglah teruk sangat dah. So jadi, lepas tu jangan fikir pula maksiat. Sekarang ni kan, kita cuba hadap kepada majlis-majlis ilmu macam ni. Mudah-mudahan insya-Allah Tuhan tolong. Tak percaya tengoklah esok habis COVID Tuhan tolong kita. Sebab kita mengaji. Kita cari cahaya. Dengan cahaya tu nanti, bila cahaya ada dalam hati kita, maka Allah akan melihat dah tempat hati tu. Sekarang ni bila Tuhan tengok hati kita, gelap gelemat hati. Tak nampak macam mana nak turun ilmu dekat situ. Macam mana ilmu nak turun tempat hati tu. Tak nampak, gelap hati. Sedangkan hati kita adalah cermin. Maknanya cermin kepada Allah. Allah boleh tengok, nampak, dia reflect balik. Makrifah tu. Ni sekarang gelap. Nah, macam mana nak kilatkan balik cermin hati kita tu. Inilah cara dia dengan kita menuntut akan ilmu. Baik, wallahualam. Alhamdulillah. Baik, kita sambung lagi. Jadi kita tengok pula macam mana ilmu yang kita dah belajar sekarang ni malam ni datang daripada mana? Sampai ke mana? Jauh kita je dengan Nabi, 1400 tahun lebih. Macam mana ilmu tu boleh sampai? Ni. Kita kena faham kat situ. Sebab tu ilmu ni ada sandaran dia. Dia ada tempat ambilan dia kat mana. Bukan kata mengaji gitu saja.
Bukan macam tu. Jadi ada sandaran ni, baik kita lihat. Ini kisah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Nabi tu diturunkan Quran, hadis Nabi kepada Nabi. Di Nabi dengan Quran diturunkan Nabi, kemudian hadis ni apa yang Rasulullah ucap semua tu dibacakan di depan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. So para sahabat hafal. Ada yang tak hafal pun ada hadis buat perang macam Khalid Al-Walid. Ramai lagi sahabat yang itu pun masa kerajaan apa ni, masa ada kaedah tulisan Quran tu Resam Osmani tu, ketika Sayyidina Osman bin Affan tu, mulalah penulisan. Takut Omar pun dah mula buat, takut sahabat-sahabat yang pergi perang ni mati, takut tinggal sikit orang yang hafal Quran ni. Maka dia compile lah balik semua Quran tu, hadis tu, turun kepada para sahabat Nabi. Para sahabat ni dia hafal semua hadis tu. Kemudian bila tiba Rasulullah wafat, jadi ketika itu sahabat pula mengambil alih untuk nak didik 4 khalifah yang utama, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali tu. Maka mereka dah mula start menyusun dah balik, akan compile balik semua ni. Untuk apa? Untuk umat belakang hari, untuk kita. Memang tough lah dia orang punya kerja ni, masa tu. Bukan macam sekarang ada komputer semua. Tulis atas kulit kayu lah, tulis atas itulah, batu, semua macam-macam lah. Dia tulis itu. Jadi diambil, diterima oleh para sahabat. Kemudian datanglah para ulama. Termasuk ulama mana? Imam ini. Imam Abu Hanifah sempat belajar dengan sahabat Rasulullah. Mana cukup dekat mereka ni. Ni imam-imam mazhab yang semalam kita bincang dalam rukun apa ni agama tu. Imam Islam Ihsan tu banyak yang sempat belajar dengan sahabat Rasulullah lagi. Masih lagi sempat dah. Kalau tak jauh sangat apa, mungkin 1 generasi, 2 generasi. Macam Imam Abu Hanifah tu dia sempat. So jadi mereka ni macam mana dia boleh compilekan database tu? Sedangkan dia dapat pada sahabat tu banyak mana je dalam hadis yang dibaca oleh para sahabat. Kemudian daripada Al-Quran tu. Maka di sinilah peranan ulama. Ulama ni, dia orang ni bukan ulama biasa. Makam darajat dia di sisi Allah tu sangatlah tinggi. Macam Imam Syafi'i tu keturunan Nabi, Ahlul Bait. Apa yang ada pada mereka ni, dari segi kekuatan iman tu, memang mereka ni sangat hebat. Sebab itulah dia boleh tulis kitab-kitab. Tengok ya, sendiri. Macam mana Imam Syafi'i tulis. Kat mana dia ambil lagi nota-nota lain? Dengan siapa lagi dia ambil selain daripada guru-guru yang dia belajar tu? Mereka ni juga melihat. Dia memandang balik ke alam yang tinggi tu. Sebab mereka ni kebanyakannya ada ahli-ahli kasyaf. Puak-puak imam mazhab ni kebanyakan semua adalah para awliya Allah. Para wali Allah. Mereka ni makam yang tinggi di sisi Allah. Kita jangan pandang mereka ni macam kita. Mereka ni sangat-sangat berlainan daripada kita. Sebab tu mereka boleh tulis kitab-kitab, mengambil hukum macam mana lagi mereka ambil. Maka sebab tu bila dapat para sahabat, maka imam ni pula mereka menetapkan selain daripada rujukan untuk umat Islam, Quran dan hadis, ada lagi ijma' dan qiyas. Jadi ada 4 sumber hukum yang dipakai. 4 ni, Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Yang ni bab ni lah kita sembang lain ni nanti insya-Allah. Jadi mereka ni siapa? Mereka ni lah yang disebut oleh Rasulullah SAW, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Mereka mewarisi apa daripada Nabi. Dan Nabi pun dah sebut, ulama' ni barang siapa kasih pada ulama' seperti mana mereka kasih kepada aku. Tetapi barang siapa yang benci pada ulama' macam dia benci ke aku. Jadi pewaris, apa makna pewaris? Mereka ulama' mewarisi apa yang ada pada diri Rasulullah tu. Apa yang ada kat Rasulullah tu ada pada ulama' ni semua. Tu kita kehebatan ulama'. Ada tak Nabi sebut orang lain, orang awam? Tak ada. Ulama' disebut oleh Rasulullah. Jadi peninggalan Nabi, ulama' yang akan jaga ni kita belakang hari ni. Ni yang akan bawa balik, yang akan sebarkan agama Islam tu sendiri. Lepas tu kalau kita tengok macam mana ilmu yang daripada Rasulullah tu turun kepada umat, kepada kita hari ni, bagaikan air yang mengalir. Tapi dengan syarat siapa yang mengambil daripada guru ni sampai pada Rasulullah balik. Mana dia kembali kepada Nabi tu, sampai kat Nabi. Kamu ambil kat siapa? Saya ambil kat Tok Guru ni. Dia ambil kat siapa? Guru ni ambil kat siapa? Saya kitab ni mengaji siapa? Ulama' ni dia pergi ke mana? Yang ni Syafi'i, yang ni Maliki, yang ni Asy'ariyah, yang ni Junaid Al-Baghdadi, macam tu. Lalu tu, ni sampai ke Nabi. Maknanya limpahan nubuah kenabian tu turun balik sampai kepada kita hari ni bila kita ambil. Sebab tu dia datang keberkatan kat situ. Datang. Nabi itu mukjizat. Dia ada 4 benda yang kita kena faham. Pertama, irhas ketika Rasulullah masih kecil.
dipanggil irhas. Perkara yang mencari bagi adat. Yang keduanya, mukjizat. Mukjizat tu kat Nabi. Lepas Nabi wafat, maka tak ada lagi mukjizat tu. Quran masih mukjizat dengan hadis Nabi lah. Maknanya tinggalan Nabi itu kat kita masih lagi sekarang ni. Quran dengan hadis Nabi itu mukjizat Nabi. Kemudian pada para sahabat, jadi para sahabat selain Nabi itu dia tak ada mukjizat, tapi dia panggil karamatul auliya. Karamah atas para auliya. Maknanya sahabat Rasulullah semua para auliya. Dia cerita oleh Allah dalam Quran tu. Jadi lepas tu datang Imam Mazhab. Ini semua orang-orang yang ada karamah. Kalau karamah. Karamah ni kebanyakannya benda yang mencari bagi adat. Jadi apa yang ada pada orang yang ada karamah ni? Dia ada kekuatan iman, Islam, ihsan, tauhid, ma'rifah, kasyaf, mukasyafah, mukafahah, manakib. Tu. Manakib tu ijabah, makbul doa. Dia doa apa pun Tuhan terima. Ni orang-orang yang macam ni. Maknanya kedudukan mereka tu tinggi di sisi Allah. Dia bukan orang-orang biasa. Cuma saya cerita ni ilmu ni mungkin orang tak mengaji bab ni kan. Jadi mungkin apa benda ni, apa benda. Tak apa. Itu kemudian kita sembang lain besok. Cuma nak mencerita, saya nak kabarkan tentang kedudukan imam-imam yang Allah pilih ni sebagai ulama ni. Ni Allah yang susun ni. Siapa Imam Syafi'i? Allah yang takdirkan dia jadi imam. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Hanbali, kemudian datang di bawah ni Imam Abu Hasan Asy'ari semua ni. Sampai kita, semua Tuhan yang susun ni orang ni. Kenapa Allah pilih sahabat? Sahabat tu pilihan Tuhan sebenarnya untuk jadikan contoh sebagai uswatun hasanah untuk kita. Allah pilih sahabat tu. Allah tarbiyah mereka, Allah didik mereka. Tapi untuk guru utama dia Nabi. Nabi adalah sebagai guru dia, sebagai tok guru dia yang didik para sahabat. Sahabat pula didik para imam. Imam didik para ulama di bawah tu. Sampailah kat kita. Sampai kat kita masalah. Sampai kat kita ni, siapa didik kita? Siapa didik kita sekarang ni nak tanya? Tu pun sombong lagi kita ni. Tok guru dah tak tahu siapa tok guru kita, tak tahu. Ana dulu mengaji dekat di Jordan, di adalah Ana punya syekh. Itulah. Habis yang tu je lagi. Itu mengaji ambil ni di universiti. Hal lain. Itulah ambil ilmu tu je lah. Dia bawa sekarang ni. Tak apalah, bila ada lah ilmu tu. Yang lain ni, yang tak mengaji sampai macam tu. Universiti yang tak nak masuk. Macam orang punya pondok. Mana masuk universiti sangat? Adalah, sekarang ni dah ada. Adalah kalau dulu ni, pondok tu lah sampai puluh tahun mengaji. Dengar punya pondok ni selekeh sangat lah. Cak ayam lah orang katakan. Dulu-dulu ni macam tu. Kalau orang putih tu lebih hebat lagi kalau dulu zaman-zaman 60-an, 70-an tu. Jadi begitu kan kedudukan dia. Jadi kita kena kasih, bukan kena hargai, kena kasih pada ulama. Pasal ulama ni waris Nabi. Nabi tak sebut orang lain, Nabi sebut ulama, orang yang ada ilmu. Tu kita kena faham baik-baik. Jadi lepas ni kenalah berusaha, carilah mana-mana ulama, kita dekat mereka ni kan. Sebab dulu saya ingat zaman-zaman masa saya dulu tu tahun 70-an awal tu, memang kalau apa-apa hal 80-an tu, kalau orang sakit ni datang rumah tok guru. Datang jumpa mengadu tak apalah, kata tok guru malam ni insya-Allah nanti saya akan buat isbat hajat insya-Allah. 2-3 hari datang balik. Ni ustaz selesai dah. Kalau dulu orang cari tok guru. Jumpa zaman sekarang kalau sakit tak cari tok guru dah. Kan? Tu perbezaan dia. Maknanya orang-orang yang mencapai darjat ulama ni antara orang yang cukup hebat. So kita ambil faham sikit-sikit dulu. Nanti saya akan cerita lagi tentang macam mana kita, kepatutan kita tu, patut tak patut kita tu mendekati para ulama ni, sebab mereka ni kekasih pewaris Nabi, dan mereka ni adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mereka adalah ahlillah, orang-orang Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, wallahu a'lam. Alhamdulillah. Baik, kita masih lagi untuk mengenali ilmu dan ulama. Sebab apa ilmu dengan ulama tu berkaitan, dia lazim melazimi. Ulama adalah orang yang mempunyai ilmu, maka dia panggil ulama. Jadi kita ni tadi duduk kat mana? Mungkin kita ni adalah pelajar, pelajar ataupun orang yang suka mendengar. Alhamdulillah, paling tidak kita telah berusaha nak jadi orang yang baik, walaupun kita tak boleh jadi ulama. Mungkin bukan rezeki kita, tak apalah, kita redha lah. So jadi malam ni kita sambung lagi. Saya nak sambung sikit lagi tentang macam mana keadaan ulama tu, supaya kita ini cerita ala kadar je, janganlah marah pula, apalah mengajar macam ni kan. Ni kita nak share ilmu macam mana kan. Jadi nak bagi faham. Nanti lepas ni senang, besok dah habis Covid ni, kita start dah
Startlah kita selengsing lengan kita, baju kita, bawa kereta, kita pergi carilah ulama, guru-guru yang boleh kita dampingi mereka ni. Sebab kan akhir zaman ni kena ingat, maksiat terlalu banyak. Dajjal dia dah cipta dah teknologi nak melalaikan kita. Dia nak melekakan kita. Sebab itulah kita kena mengaji semua ilmu. Tapi saya memang boleh rasa lah daripada zaman saya dulu start mengaji dulu tahun 70-an dulu, memang tak sama lah dengan sekarang ni kan. Dulu masa zaman tu tok guru banyak, orang-orang alim banyak. Sekarang ni dah makin kurang dah orang alim ni kan. Sebab itulah bila matinya seorang ulama, ilmu tu pun mati. Tu yang kita bimbang tu. Kemudian nak cari ulama pula sekarang ni macam mencari mutiara permata di tepi pasir, tepi pantai. Semua berkilat. Tapi yang permata berapa biji permata. Macam itulah yang kita bimbang tu. Jadi memang kalau bab ilmu macam ni, sebab saya dulu saya harung semua. Pekah tauhid tasawuf memang kita harung semua. Pasal tok guru kita ajar macam tu. Berzikir yang uzlah ni memang kena paksa kalau duduk. Kena kurung, kena itu, kena buat itu, buat ini. Jadi memanglah insya-Allah memang dah kita lalu masa tu. Jadi pengalaman, pengetahuan macam mana ulama-ulama ni, dan saya memang kawan duduk dengan tok guru yang tok wali ni, kita kawan semua. Duduk mengaji, duduk depan dengan dia orang ni. Memang beza, memang lain. Allah, itulah kata tok guru ulama ni. Dia orang ni nak kata nak ambil duit ni jangan bagi lah. Tak ndaknya. Tak ndaknya sentuh duit orang ni. Walaupun duit orang dia takut nak ambil, tak tahu duit tu subhah ke tak. Tu ulama. Sebab dia kalau ikut ulama ni, kalau kita mengaji kitab hikam ni, dia sebut dalam tu ada dua keadaan manusia ni. Kan? Satu tu dia panggil makam yang kena at-tajrid. At-tajrid ni dia tak payah. Dia bukan yang kena susah payah macam tok guru pondok tu tengok kan. Apa yang dia ada sangat, tapi dia rezeki dia ada. Dia bukan makan asbab. Kita ni banyak orang makan asbab kena usaha. Orang makan asbab ni dia kena usaha. Orang makan at-tajrid tu dia kan payah usaha. Tapi Allah bagi kat dia. Tu beza. Ada dua makam dekat sini yang kita nak kena faham. Bab tasawuf ni rumit kan. Kalau saya cerita kat sini nanti pening. Orang tak faham. Pakat lari habis esok. Left group habis. Pening kepala. Memang pening pun bab dia tak ngaji. Kan? Sebab tu bab tasawuf ni dia cukup rumit. Kita kena faham masa fiqh tauhid bagi kuat dulu. Tasawuf ni dia memang rumit. Kita bicara benda yang tak masuk akal banyak. Cuma mana datang dia tak usaha. Itu contoh. Jadi macam cerita Imam Syafi'i dengan Imam Malik lah. Imam Malik kata rezeki ni tak cari. Imam Syafi'i tak setuju. Tak apalah, tak setuju. Lepas tu dah selesai ngaji, dah mengaji, berhujah begitu ni, berbinzakar dan sebagainya. Imam Syafi'i pun panas. Dia pun tak apalah, dia kata ni, bagi tuan aku nak pergi jalan-jalan ke Pekan sekejap. Ke bandar, Pekan ni lah. Dia pun keluar. Sampai di Pekan, orang kenal dia. Panggil, tuan, kemari. Ni aku nak bagi hadiah kat tuan ni, buah anggur. Dia pun dapat buah anggur. Terima kasih lah banyak. Mana dia usaha lah tu. Dia pergi keluar Pekan cari tu. Kemudian, seronok dalam hati dia, banyak buah ni aku balik bagi kat tok guru aku lah, Imam Malik. Dia pun lepas tu terus balik ke rumah, pergi jumpa Imam Malik. Pergi, ya tuan, ni ada aku nak hadiah kat kamu ni, buah anggur. Lepas tu bila dia sebut gitu, Imam Malik kata tadi masa kamu nak keluar tu aku pun duk teringat juga, ni tengah hari ni kalau makan buah anggur sedap kalau waktu panas macam ni. Jadi kata Imam Malik kata, kan aku cakap tadi kan, ada yang kena pergi cari, ada yang tak payah cari. Jadi dua-dua tu betul. Maka tertawalah dua-dua orang tu. Mana tak nak faham? Itu ulama. Jadi nak duduk makam yang mana satu? Kita jangan pula duduk berlakon. Aku ni makam at-tajrid. Tunggu di rumah je, suruh orang bagi duit. Datang jampi dapat duit, datang jampi dapat duit. Tu pun ada juga ulama-ulama yang macam itu. Dia tak buat kerja apa, tapi orang akan pergi rumah dia. Ustaz, tok guru, boleh solat ajak tak? InsyaAllah ada apa. Kenapa? Saya ni ada masalah, anak saya gini sakit ni lah. Okey, tak apa. Bawa ni ambil buku tulis nama. Nak balik? Dah jumpa tok guru. Bagilah hadiah. Tok guru ni nak sedekah. Yalah, taklah situ duit. Tak minta. Kalau ala zaman sekarang ni, satu rawatan kena 500. Kena 1000. Kita tetap rega. Boleh, tak tetap tak salah pun. Nak tetap tak salah. Tapi lama-lama, ketagih ke upah tu pula. Macam mana tu? Okey, tu cara dia. Jadi, kita nak tahu ulama' ni kita kena hayati. Kita kena kawan dengan ulama' baru kita tahu macam mana keadaan kehidupan ulama' sebenarnya. Kalau kita tak kawan, tak jumpa ilmu. Ilmu ni bukan dia datang tulis dan kita perangai orang ni perangai macam ni.
Sebab tu ada seorang ulama besar masa dia nak murid Imam Malik. Berapa tahun pergi? 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun. Saya tak ingat dalam kisah tu. Tapi memang 10 tahun. Lebih dari 20 tahun dia kena mengaji. Imam Malik kata, kamu pergi mengaji adab dulu. Dia pergi mengaji adab. Adab ni pula nak mengaji kena duduk. Tengok tok guru tu macam mana tok guru tu makan, tok guru tu tidur, tok guru tu buat kerja, tok guru tu mengajar, tok guru tu ini, tu. Bukan boleh duk pergi tanya dia, macam mana tok guru jadi ulama? Oh, buat macam ni. Apa SOP dah? Kamu ambil SOP aku ni. Bukan macam itu. Adab ni kena tengok. Lepas tu sahabat dia tengok. Rasulullah buat. Banyak asar. Asar ni kisah-kisah kata-kata sahabat. Nabi tak cakap tapi sahabat tengok Nabi buat macam ni. Jadi itulah yang kata adab. Itu dipanggil adabul mukmin. Adab orang beriman lain dengan adab orang Islam ni. Orang Islam ni merapu macam kita ni lah. Hura-hura sana. Kalau gelak tu mana runtuh bangunan tu. Ulama kalau orang yang mengaji adab tak buat gitu. Nabi tu tengok senyum berapa kali nampak gigi tu. Nabi itulah adab. Maka ulama sahabat tengok Rasulullah buat, sahabat buat. Kita tengok ulama lari lentang pukang. Pasal apa? Ulama ni tak understand langsung. Dia tengok anak, dia tak bagi pakai Porsche. Nak pakai Porsche. Tak bagi pakai Velfire. Aku nak pakai Velfire. Susahlah kalau kita macam tu. Sebab apa nafsu kita tu tinggi sangat. High taste lah kata orang. High taste. Bukan jenis low taste ni. Tak high taste. Dia semua nak tinggi. Baik, jadi macam mana ulama tulis kitab? Beratus ribu banyak kita tengok. Ketika Mongol serang Baghdad tu, macam bukit, macam gunung punya banyaknya kitab dipakar di api dia Hulagu Khan ni. Punya dahsyatnya. Macam mana ulama tulis kitab banyak sangat? Ya Allah. Itulah kehebatan ulama. Jadi, saya nak cerita sikit benda ni. Mungkin tak masuk akal, tak apalah. Sebab kebanyakan mereka zaman itu adalah orang-orang ahlillah dipanggil. Ahlillah ni maknanya orang-orang Allah. Mereka ni adalah Habibullah. Mereka ni kekasih Tuhan. Sebab tu bila dia dekat dengan Allah, apa saja yang dia buat, gerak dia gerak Allah. Melihat dia melihat Allah. Cakap dia cakap Allah. Bukan dia yang buat. Mana bukan lagi dalam keadaan diri dia itu. Tetapi semua datang daripada gerak Allah Subhanahu Wa Taala tu. Dan mereka ni adalah para awliya dan para wali Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah mereka memiliki kemampuan yang amat hebat. Yang amat hebat. Cerita dia tentang bagaimana mereka ada karamah dan mampu melihat ke alam tinggi sehingga ke Lauh Mahfuz. Macam mana kisah Imam Ghazali tu. Dia tulis tu bila ada orang sahabat dia tanya dia, macam mana aku dapat ilmu banyak sangat? Dia ceritalah. Dia setiap hari dia menulis ke alam tinggi tu, melihat di sana. Tu dia tulis kitab. Sebab tu kitab dia banyak Imam Ghazali ni. Ilmu tu daripada mana datang? Yang pertamanya daripada ilham malaikat. Mereka ni sentiasa dihampiri malaikat sebab dia jaga makanan dia. Makanan dia jaga. Kisah Imam Ghazali ni sangat menarik. Sebab apa? Sebab satu hari tu dia tulis kitab. Dia tempat di mana tahu, dekat Dimash. Tempat di Syria. Dia ada satu kawasan. Saya pergilah tempat tu tengok. Ada 4 menara. Salah satu menara tu akan diturun oleh Nabi Isa AS akan turun kat situ. So di situ tempat Salahuddin Al-Ayyubi, tempat Imam Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin dekat situ. Di Syria tu. Kemudian satu hari tu dia masuk bilik dia nak tulis kitab. Dia nak tulis kitab tu. Kenapa tak boleh tulis? Tak datang ilham dia. Jenuh. Dia buat macam-macam. Akhir sekali, apa tak kena. Dia pun pergi keluar. Tengok-tengok kambing dia sedang meragut daun jiran sebelah. Allah kata dia. Panggil khadam dia. Dia marah khadam dia. Kenapa kamu biar kambing ni makan? Pasal pagi tadi aku minum susu. Susu tu, yang dimakan susu tu, hasil daripada kambing dia tu. Kambing tu makan harta orang. Jadi, sikit sangat makan, minum susu yang kambing tu. Dia istighfar panjang. Pergi jumpa jiran sebelah tu. Pergi minta ampun, minta halal tu. Sebab dia dah minum dah. Sebabkan dia minum, benda tu kecil sangat, malaikat tahan, tak turun ilham kat dia. Nampak tak macam mana? Itu Imam Ghazali. Ini yang kita kat kampung tu bela ayam. Ayam tu satu kampung dia roundnya. Tawah habis satu kampung. Lepas tu nak sembelih kita makan kita seorangnya. Kalau sembelih tu ayam, jamu orang kampung makan, tak apalah. Bela kambing, bela kobor, bela lembu. Makan habis harta meredak orang. Tak cerita duit haram lagi. Makan duit orang lagi. Tipu orang berniaga lagi. Haram, campur haram. Jadi apa? Tu. Tu bila haram banyak sangat, ilmu nak masuk tak boleh.
Nak tengok di langit, tertutup pintu hati. Hati dah gelap. Sebab dia ulama ni, dia jangan makan. Betul Nabi kata, apabila kau makan, apabila kau makan, apabila kau minum, kamu ketika itu kamu terasa, tadi aku minum ketika aku berdiri. Nabi kata muntah olehmu. Nabi tak bagi telan. Nabi suruh muntah balik. Luah balik. Pasal apa? Kalau kamu makan ketika kamu berdiri, itu berarti kamu makan dengan syaitan. Kamu minum dengan syaitan. Nabi tak bagi. Muntah. Berlaku kat Abu Bakar, pernah berlaku. Kisah-kisah macam ni. Benda tu benda haram. Benda halal. Kita beli tadi. Minum berdiri. Air tu halal. Makan coklat ke kuih ke sambil berjalan. Nabi tak bagi pasal dia jadi haram makan dengan syaitan. Sebab syaitan makan berdiri, syaitan makan berjalan. Kalau kita makan minum berdiri, kawan dengan syaitan lah. Dia memang kawan dengan syaitan pun. Lah Ustaz, pasal apa baru cakap? Dah lama dah Nabi ni. 1400 terlebih dah Nabi dah cakap, kamu tak nak ngaji? Itu persoalan dia. So jadi, itu kisah menarik Imam Ghazali dengan tentang susu kambing. Banyaklah kisah-kisah lain yang kita boleh jadikan sebagai satu iktibar untuk kita. So jadi, kenapa ulama dia boleh tulis kitab banyak sangat? Sebab mereka memandang sampai ke alam yang tinggi. Terbuka hijab antara dia dengan Lauh Mahfuz. Di sana apa yang tak ada kat sana. Dan ilham tu terus pada malaikat. Setiap saat ilham datang. Maka mereka bercakap, bukan lagi dia bercakap dengan bahasa nafsu dia. Dia bercakap dengan ilham daripada malaikat. Malaikat bawa ilham daripada Allah. Para Nabi pula terus dipanggil khatir. Hak bisikan yang terus daripada Allah Ta'ala. Maka Nabi keadaan dia beza daripada umat ini. Walau bagaimanapun, karamah tu dah cukup tinggi dah. Kehebatan karamah tu. Baik, satu lagi. Itulah kemampuan mereka. Kemudian mereka ni pula, ulama ni pula adalah yang menjunjung kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah kalam yang dibawa oleh para nabi daripada Adam AS sampailah kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sampai hari ini, kepada kita kalam ni. Kalam yang cukup mulia. Maka ulama' ni lah yang mewarisi tadi. Yang junjung kalam-kalam agung ini, yang sebarkan dari sini. Sebab tu dia beza antara pendakwah dengan pemberi agama. Pemberi agama ni kerja dia, cari orang ajar mengucap. Cari orang ajar mengucap tu pemberi agama. Pendakwah dia buat kuliah ayam, mengajar ayam. Tu beza. Yang pemberi agama ni yang kita tak banyak. Tapi yang ni yang kurang dah. Banyak pendakwah. Yang pemberi agama ni kurang. Pasal dia kena panggil balik orang yang hati mati tu, ajar mengucap balik. Lepas tu kerja ni kerja Nabi. Lepas tu kalau ikut dalam kaedah tarekat, nak ajar syahadah orang ni pun susah. Kita tu tahu kan makna kalimat syahadah tu. La ilaha illallah tu apa benda. Kan? Jadi, itu keadaan. Maka mereka ni, ulama'-ulama' yang kita cerita yang hebat-hebat ni, pada zaman-zaman Imam Syafi'i sampailah kepada ulama'-ulama' yang dekat kita ni, Tok Kenali lah, Syekh Ahmad Fatani lah, Syekh Abdul Al-Fatani lah, apa semua tu. Mereka ni, makam dia tinggi. Memiliki karamah. Contoh yang apa yang ada? Bila mereka ni menjunjung kalimat agung ini, kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni, apa yang ada pada dia? Dia memiliki satu kekuatan yang amat hebat. Boleh runtuh gunung kekuatan ni. Kekuatan apa? Kekuatan iman tadi saya sebut. Kekuatan Islam. Kekuatan ihsan. Kekuatan tauhid. Ma'rifah. Asrar. Kasyaf. Nampak perkara yang gaib. Mukasyafah. Manakib. Manakib ni benda yang sebutan manakib Syekh Abdul Qadir Jalani. Kisah-kisah dia. Manakib Abu Bakar. Nabi pun baca. Nabi cerita tentang kelakuan para sahabat, macam dia panggil sahabat. Jadi sampai hari ni, bila manakib itu maknanya yang kebaikan-kebaikan masa dia hidup ni, ulama' ni dia akan kisah-kisah lagi. Orang akan cakap tu ulang. Tak putih-putih orang akan ulang cakap. Tu kata manakib. Bila kita mati esok, orang duk cakap pasal hak kita je, pasal buat baik. Hak jahat orang cakap juga. Tu dia tu macam tu. Tu pun cakap juga, itu bukan manakib nama dia. Dia panggil kalau manakiban tu. Kemudian karamah. Kau yang mencari bagi adat. Kelebihan dia, macam-macam kelebihan yang ada. Dan ijabah makbul doa dia. Dia minta Allah makbul. Sebab dia dekat dengan Allah. Sebab Allah kata apa kita? Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada Allah. Masalahnya doa kita ni bukan Tuhan tak terima. Tuhan kata tu dalam mulut kamu tu. Bukan benda haram. Nak minta makbul macam mana? Hari ni musim Covid ni, pakatlah berdoa. Orang paksa kita hari-hari. Kita dah sejuta orang berdoa. Pakat duk gaduh lagu tu. Sebenarnya nak berdoa apa ada adab dia. Nak berdoa kena istighfar dulu banyak-banyak. Kena itu, kena ini. Buang dulu benda-benda haram dalam tubuh tu. Barulah sampai kepada peringkat kita boleh berdoa kepada Allah. Okey, itu sebahagian lagi. Baik, wallahualam. Baik, alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah, ya. Jadi yang tadi tu panjang sikit ya.
Baik, kita dah dekat pukul 11 dah ni. Jadi setelah kita faham peranan ulama', kenapa kita kena ikut ulama'? Tak ikut ulama' ni ikut siapa? Okey. Jadi, ulama' mana kita nak ikut sekarang ni? Guru mana kita nak ikut? Mursyid mana yang kita patut ikut sekarang ni? Ni ikut siapa sekarang ni? Yang ada dulu dah tak ada dah. Orang-orang ulama' yang hebat kita nak cari siapa? Jadi, ataupun, payah-payah, lantak je lah. Tuan Perak tu lantak je lah, biar je lah. Ikutlah mana ada. Teradap kita tu dah cukup lah. Jumpa lah ustaz-ustaz kat masjid-masjid tu cukup lah. Atau macam itu. Terpulang. Jadi, apakah kita punya kemampuan untuk mendapatkan kekuatan rohani, jasmani tadi, nak berdepan dengan jin, syaitan dan musuh-musuh Allah? Akhir zaman, kena ingat, nak perang dengan Dajjal, bukan boleh pakai teknologi, tak boleh dah. Sebab Dajjal ni kekuatan dia hebat. Dajjal tu, bapak penyesat tu. Lepas tu, Allah hantarkan Nabi Isa turun dengan Al-Mahdi tu. Yang kedua-dua tu mempunyai karamah. Sebab nak lawan dengan pokok sesat ni. Kita pun hari ni macam itulah juga. Apa yang kita nak buat, kita kena cari orang-orang mukmin yang ada kekuatan karamah, paling tidak ma'unah. Kalau karamah ni tinggi sangat, makam awliya. Ma'unah ni, dia darjat orang yang soleh. Orang soleh, orang awam yang soleh. Dan dia ada ma'unah. Ma'unah ni dia macam perkara yang mencari adat macam karamah, tapi dia tak konsisten. Kalau macam karamah tu dia sentiasa gitu. Mana kelebihan tu bila-bila masa pun dia boleh buat. Kalau kita tengok macam Syekh Abdul Qadir Jalani, kalau kita baca manakib dia, macam mana dia buat kuliah tu berjalan, terbang kepala orang tu, duduk di atas tu, gerak macam ada apa, terapung tu. Macam mana kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail tu. Kan batu kita pergi tawaf, ada makam Ibrahim tu. Makam Ibrahim tu sebenarnya batu yang digunakan oleh Nabi Ibrahim ketika nak angkat batu tu. Nabi Ismail bagi ke Nabi Ibrahim naik macam lift tu. Batu tu dia naik ke atas, tu turun balik batu tu. Tu mujizat Nabi Ibrahim. Macam itulah keadaan dia. Karamah ni pun macam tu juga. Maknanya benda-benda yang mencari bagi adat. Jadi kalau tak ada paling tidak pun ma'unah tu. Tapi nak dapat benda tu macam mana? Kita kena follow track ni balik. Ni sandaran kita, sanad kita nak pergi, kena ada hubungan kita dengan guru tu sampai ke Nabi. Kalau tak suka tak apalah. Bukan nak paksa pun, cuma saya nak cerita je. Kalau ada orang kata, alah mengarut ya tak payah. Tu pulang, bukan ada paksa. Sebab mengaji ni dalam Islam ni, la iqra'a fiddin, tak ada paksaan dalam agama. Terpulang, kamu nak macam mana pun it's okay je. Cuma kita duduk dalam ni, kebetulan malam ni kita nak cerita benda-benda yang mungkin orang tak pernah cerita benda-benda macam ni, nak duduk kat situ. Kenapa kita kena ada mursyid? Ni, setan tu, 16 ekor setan tu kita bukan nampak dia. Nak ambil wuduk dia kacau. Siapa yang duk rasa-rasalah macam mana punya waswas punya kuatnya ambil wuduk, nak mandi junub pun waswas, nak sembahyang waswas mata tempat. Tu setan waswas yang duk cucuk kita tentang suruh membazir tu, bazir makanan tu. Bazir tu, bazir ni, bazir kata, bazir segala-galanya, bazir. Kita tak tengok lagi yang 16 ekor tu. Setiap seekor tu duduk sebelah kita. Macam mana kita nak lawan? Kalau kita tak ada mursyid yang boleh perang dengan pokok setan ni. Kalau rasa hebat, tak memanglah kita rasa hebat. Manusia mana? Sebab tu kata sombong. Setan tu yang kena laknat tu sebab apa? Sebab sombong. Bila Allah perintah suruh dia sujud keadaan dia tak ada. Dia kata kat Tuhan apa? Kenapa kamu nak suruh aku sujud? Aku engkau jadi pada api, dia pada tanah. Takkan aku nak sujud kat tanah? Nampak tak? Hak sombong tu lah menyebabkan dia tu dilaknat oleh Tuhan. Sehingga di akhirat besok, diceritalah dalam kitab saya mengaji merit, dipanggil syaitan tu, kamu tak nak tersujud kat Adam. Kalau sujud kat Adam, Allah kata nak lepaskan kamu. Tak nak sampai ke dalam neraka tu, tak nak. Tu yang jahat ayat syaitan sombong. Manusia macam tu jugalah. Kalau jenis sombong macam tu panggil syaitan lah tu. Kita pun kena ikut gitu. Kalau kita duduk tempat tu, kita pun sama. Sebab itulah kita kena ada mursyid, kita kena belajar ilmu-ilmu macam ni. 3 ilmu tu kena ada. Fiqh, tauhid, tasawuf tu kena ambil 3-3. Jangan ambil satu. Jadi sombong nanti. Kalau fiqh saja kita nak megah ke ilmu fiqh kita tu, memang kita pakar. Kan? Kita pakar. Tapi kita jadi sombong dengan ilmu tu. Kena ingat, dia ada istidraj kat situ. Penipuan-penipuan jin, setan pada ilmu kita tu. Kesombongan kita. Sama orang menjadi tauhid juga. Kalau dia tak ada tasawuf, tauhid jadi angkuh, dia berasa dia megah, dia hebat, dia kenal Tuhan. Walhal dia kenal Tuhan pun dengan hujah je. Tutup mulut dia tak kenal Tuhan lah. Kan? Harapkan hujah ya. Macam itu. So, jadi kita kena faham benda-benda yang macam ni kan. Jadi bila cara kita macam mana kita nak dekatkan kita dengan Tuhan tu, maka kita kena ada
pembimbing kita. Maka sebab itulah kita perlukan para guru, para ulama. Jangan kita biarkan nanti azab kita nanti kan, sebab tak ada orang nak bimbing kita dah. Okay, baik. Baik, ini tentang masalah penjaga. Kita sambung yang kisah tadi tu. Jadi kita tengok ya, ketika Rasulullah hidup, baginda lah yang mendidik para sahabat dia. Dan para sahabat tu pula Allah yang pilih. Memang sengaja Allah pilih sahabat ni untuk menjadikan contoh kepada umat belakang hari. Jadi Nabi didik, Nabi jaga para sahabat. Ya Allah, Rasul ni kan, dia sayang sungguh dekat sahabat dia. Kata kat sahabat dia. Sehingga dia lalu satu ketika dia lalu tengok ada satu orang Yahudi tu mati. Dia jadi sebok. Bila sahabat dia tanya, kenapa kau menangis? Tu Yahudi. Dia kata, aku sedih sebab aku tak sempat selamatkan. Sebab dia tu umatku. Nampak Nabi. Tu dah sayang Nabi. Sama juga dengan kita pun. Kalau jumpa orang kafir akan mati, jangan duk cerca. Tu Cina mampuh lah, Hindu mampuh lah kita kata. Jangan. Tak boleh. Kena hormat, kena ra'i mayat tu. Pasal dia tu daripada Tuhan. Macam kita Nabi Isa lah jalan dengan sahabat dia. Kawan dia kata apa? Jumpa bangkai anjing. Kata apa kata kawan dia kata? Busuknya kata bangkai ni. Memanglah bangkai busuk. Tak tengok mayat kita lagi esok lagi busuk. Dia kata kat orang yang busuk bangkai tu. Nabi Isa kata apa? Amboi, putihnya giginya, kata dia. Kata Nabi Isa. Kejut sahabat dia. Kenapa kau puji pula anjing tu? Sebab Nabi Isa kata, aku puji sebab engkau cakap bangkai tu busuk. Siapa yang punya buat bangkai tu? Yang buat bangkai tu, yang jadikan bangkai anjing tu mati tu adalah Tuhan. Bila kamu hina bangkai tu busuk, kamu hina pencipta dia. Pencipta tu Allah Ta'ala. Tak boleh jangan macam tu. Kamu hina Tuhan kamu. Terkejut sahabat dia. Maka sebab tu aku puji balik. Putih gigi mana bila aku puji putih gigi anjing tu, aku memuji Tuhan yang mencipta anjing tu. Sama dengan kita juga. Kita ni panggil cerca orang nombor 1. Kutuk orang nombor 1. A lah, A++. Dah jenis passion jahat banyak. Tu. Ini kena belajar sebab tu. Tak boleh cerca apa pun. Whatever kalau orang tu jahat sekalipun yang kita marah perangai dia. Jangan duk cerca tubuh badan kawan kita tu. Sebab tubuh badan dia tu Tuhan bagi jadi. Kalau kita marah maki hamun orang tu sangat, kita macam kita maki hamun Tuhan tu. Macam COVID ni lah. Kalau orang marah ke COVID tu. Siapa bagi jadi COVID tu? Semua daripada Tuhan. Jangan sekali-kali. Kita tak boleh buat macam tu. Jangan duk cerca. Salah sangat-sangat cerca tu. Cerca pencipta dia. Inilah punca bila tak kenal Tuhan. Tu yang duk suruh mengaji awaluddin ma'rifatullah, awaluddin ma'rifatullah. Sebab bila kita kenal Allah, ma'rifah kita. Ma'rifah tu kenal. Bila kita kenal Allah tu, barulah kita dapat mengesakan Tuhan. Mengesakan Allah pada zat dia, sifat dia, af'al dia, pada perbuatan dia tu. Maka kita jaga adab kita dah. Bila tengok makhluk apa-apa, kita tak boleh cakap kita tahu dah. Kalau aku kata kau kata kat Tuhan. Marah macam mana pun aku tak cakap. Kita takkan bercakap macam itu. Macam kisah Nabi Isa tadi. Faham tak tu? Macam itu. So jadi, teruk nak kita ni nah. Kemudian, bila Rasulullah mendidik para sahabat tadi, sehingga para sahabat mencapai darjat yang tinggi di sisi Allah dan Rasul ni. Hebat sahabat ni. Kan? Banyak jadi ahli syurga para sahabat ni. Hampir ke semua yang masuk syurga. Kini, sekarang ni, ni, 1400 tahun lebih dah, Rasulullah telah pun wafat buat selama-lamanya. Maka siapa pula yang akan menjaga dan mendidik kita ni? Agar kita juga mampu sampai kembali kepada Allah. Kita pegang benda yang saya cakap tadi. Kalau sahabat ada Rasul, ada Nabi Muhammad didik kita, siapa didik kita? Siapa didik kita? Inilah yang kita duk mengaji bab-bab macam ni dengan. Bab-bab ilmu ni memang kita kena faham baik-baik. Pasal dia rumit. Jangan duk cakap Islam tu mudah, Islam tu mudah, Islam tu mudah. Tak mengaji je mudah macam mana? Dia tak faham Islam tu. Ni duk cakap Islam mudah, Islam mudah. Kena faham Islam ni, kena faham baik-baik. Perjalanan dia bukan semudah kita jangkakan. Dia kena reti betul ilmu. Ilmu nak kita nak faham dia. Dah fiqhnya, tauhidnya, tasawufnya, lagi-lagi ilmu lain. Ilmu ma'rifah, ilmu hakikat lagi kita nak faham macam mana. Macam ni ni. Jadi, siapa dia? Maka, kita putih tadi ya. Sambung sikit lagi. Siapa yang nak jaga kita? Iaitulah ulama' warasatul anbiya. Nak tak nak, suka tak suka, kita kena pergi carilah. Benih, apa ni, zuriat-zuriat. Ni ulama' siapa dia ni? Sekarang ni. Ataupun ulama'-ulama' yang dah mati dulu pun. Laluan tu ada. Sebab kita kena ingat. Sebab tu Tuhan kata jangan kamu sangka orang-orang yang jalan, berjuang di jalan Allah tu ada untuk mati. Sebenarnya mereka tu hidup di sisi Allah. Sama juga dengan para-para awliya ni tadi.
roh mereka tu diletak di satu alam yang lain dan dia boleh berkhidmat balik. Tak ada isu tu. Dia ada hadis sahih kat situ. Saya tak nak cerita bab tu lagi. Maknanya kita carilah jalan laluan yang sampai kepada Nabi tu. Kalau kata dah Nabi tu wafat, macam mana kita selawat Nabi datang, Nabi doa kita lagi? Maknanya kematian itu hanyalah berpindah daripada alam nyata kepada alamul ghaib. Itu perpindahan itu saja. Maka bila kita tak ada ulama yang bimbing kita, ulama ramai lagi, ulama sebenarnya ada ni, kita carilah ada. Dia takkan hilang sebab waris Nabi ni sampai kiamat esok ada. Sampai tempoh yang Allah takdirkan habis. Tapi ada lagi, jangan risau. Cari, jumpa insya-Allah. Maka bila ulama tak ada, maka iblis lah. Iblis kata apa? Barang siapa yang tiada guru baginya, maka akulah guru baginya. Bila kita enggan, kita engkar tak nak mencari ulama, kita nak cari juga apa ni manusia-manusia yang hak pening-pening kepala ni semua, lah kita dah pening. Maka iblis tu datang kat kita balik. Tu jadi faham baik. Jadi maknanya sekarang persoalan wali, siapa akan jadi wali kita? Rasulullah tu of course lah. Dah tentu dah Rasul. Tapi yang dekat kita ni, ulama mana ni? Nak ikut jalan mana? Kaedah mana? Nak ikut tarekat tu ke, amalan tu ke, kena ada. Kaedah-kaedah tu. Jangan kita jadi lompong. Ngaji tu cukup dah. Ceramah sana, ceramah sini. Ikut sana dah okey dah, khalas. Itu dah okey dah. Jangan. Benda ni ada kaedah ilmu nak kena faham. Bila kita masuk ilmu tasawuf, macam ni kaedah-kaedah dia. Kena belajar semua ilmu tu. Baik. Baik, Alhamdulillah. Jadi, ni slide yang lah kot. Dah pukul 11 lebih dah ni. Panjang sikit malam ni. Tu pun tertinggal, tertangguh lagi slide-slide kat bawah tu. Tapi tak apa. Okey, jadi tajuk dia, bagaimanakah pula syaitan berjalan ikut darah manusia? Ni kita nak belajar sikit supaya kita faham. Yang saya dah sebut tadi, duk tekan kenapa kena ada mursyid, kena ada guru, kena ada ulama. Tidak nanti kita sesat dengan syaitan ni. Pasal dia memang duk cari kita. Dia tengok kita ni tak ada siapa jaga kita, maksud dia serang kita. Jadi satu hadis disebut, mafhum dia, sesungguhnya syaitan mengalir, kata Nabi, dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Baik, kita nak faham macam mana syaitan berjalan dalam tubuh kita tu. Maknanya bila berjalan macam darah, dia akan lalu seluruh tubuh badan kita. Melainkan satu tempat dia tak boleh masuk, iaitu sulbi. Sejarah sulbi ni maknanya sulbi lelaki tu dekat Celonggeng tu. Sulbi ni daripada masa di dalam kejadian Adam lagi, iblis dah pergi tengok dah. Dia pergi try, dia pusing, dia tawak habis satu badan Adam dah masa ketika Adam dijadikan di pertanah tu, diciptanya Adam tu, diletaknya di pintu syurga tu. Selama 40 tahun tu Adam dalam keadaan berduka cita. Kemudian setahun saja Adam jadi seronok. Jadi gembira Adam tu. Jadi ketika itulah iblis ni pergi lompat dalam mulut Adam tu, dia masuk, dia pusing, habislah badan Adam. Melainkan ketika dia menghampiri tulang sulbi itu, maka ditahan oleh malaikat jaga. Jangan kamu kemari. Tak boleh kamu masuk situ. Tu. Nampak tak cerita iblis ni punya dahsyatnya. Jadi bila kita hidup ni, dia tahu dah mana laluan dia patut lalu. So dia masuk dalam badan kita. Macam Nabi kata, macam mana mengalirnya darah tu. Maknanya punya lancarnya, lajunya dalam badan kita. Bila darah, satu tubuh badan kita, dia ada round lah. Darah terbentuk dari makanan yang dimakan. Darah. Sama ada makanan itu halal, haram atau syubhah. Kalau makan halal, jadi halal. Kalau makan sikit haram tadi, macam cerita cerita Imam Ghazali tadi. Macam mana sikit saja haram, sehingganya tertutup, terhijab dia dengan Allah. Macam itu punya teruknya. Kalau kita ni macam mana agak-agak kita makan ni? Hak syubhah dengan cakap lah. Macam mana kita makan. So jadi makna yang sama antara syaitan dan darah tadi. Terputus lagi. Baik, sambung sikit lagi. Jadi makna yang sama antara syaitan dan darah, di mana manusia tidak lepas dari darah. Manusia kan kalau tak darah mati ya. Kena ada darah manusia ni. Maka begitu dah pula syaitan. Dia tak akan terlepas dari manusia. Macam mana manusia dengan darah, kena ada darah, syaitan pun macam itulah juga. Dia takkan tinggal gitu. Dia akan duduk macam mana kita perlukan darah tu. Maka syaitan akan menguasai seluruh tubuh badan manusia tu yang dialiri darah. Pada alaqah kita ada dia yang ditumpu kat situ. Jadi was-was syaitan ni bergerak dengan cepat seperti mana cepatnya aliran darah dalam tubuh manusia. Dan ini merupakan makna yang terkuat dari asbabul wurud hadis di atas tadi. Mana nak kisahkan hadis tu, macam mana syaitan dalam tubuh badan kita tu. Sebab itulah kadang-kadang kita heran. Kalau kita nak buang juga laluan syaitan macam mana? Itulah cerita nak keluar daripada amarah tu. Nak naik lawamah, nak naik mulhimah, nak duduk tempat mutmainnah. Jadi tak semudah macam orang duk cakap tu. Saya mengaji memang saya tahu sangatlah. Duk ngadap tok guru ni, tok guru cerita kita boleh takut. Tapi orang-orang lain ni dia akan cakap senang aja. Islam tu mudah. Mudah sungguh. Macam-macam mudah. Itu yang ni mudah sangat lah ni. Nak berzikir tak boleh, ni tak boleh, ni bid'ah, sana bid'ah, semua bid'ah habis. Mudah sungguh.
Kan? Sedangkan Islam ni cukup cantik. Islam ni cukup indah kalau kita amalkan elok-elok Islam ni. So, jadi, fahamlah baik-baik malam ni. Bahasanya syaitan dengan kita macam itulah. Dia cukup cepat dalam tubuh badan kita. Dekat mana dia tunggu? Dekat roh kita, dekat hati kita tu. Situlah dia duk main kita, dekat nafsu kita tu. Dia bisik kat situ. Dia panggil bisikan. Khawatir tu. Bisikan dia yang paling dahsyat kali. Dia bisik lah, suruh buat jahat. Tengah tidur, dia kacau kita dalam mimpi. Kan? Dia buat macam tu, buat macam ni. Kita mimpi pelik-pelik. Hidup kita pun 16 ekor tadi. Dekat sini. Semua tempat dia tunggu. Apa kita buat, ada je yang menunggu kita. Itulah yang saya ada sebut-sebut ulang-ulang sebut kenapa kena ada mursyid, kenapa kena ikut jalan-jalan ulama yang ada sandaran ilmu dan amal kita supaya dengan barakah para ulama tadi, yang ulama tu ambil daripada ulama tok guru dia datang sehingga sampailah pada Nabi. Mudah-mudahan limpahan nubuwah, cahaya tu, limpahan cahaya nubuwah kenabian dan Nabi tadi mengalir daripada badan ulama-ulama tu sampailah ke tangan kita. Maknanya tak putih kita dengan Rasulullah, dengan Nabi. Sebab penawar kita ada kat Nabi. Tu kehebatan Rasul tu pada umat ni. So kita umat yang mengikut Nabi Muhammad, kita follow balik jalan dia, insya-Allah datangnya penawar itu, insya-Allah terpelantinglah syaitan-syaitan ni. Bila datang tu, maka kita pun terimalah balik kalimah syahadah tu, maka terkeluarlah segala kufur maksiat. Kufur maksiat munafik fasik zalim yang dah lama dah duduk bergayut dekat hati kita, dekat tubuh badan kita, dekat mata kita, telinga kita, kaki kita, 7 anggota kita tu, insya-Allah terpelanting keluar tu, maka dapatlah kita tetapkan pada hati kita tu iman dan taat, mudah-mudahan terlepas daripada bisikan gangguan syaitan ni, dan mudahlah untuk nak terima cahaya daripada ilmu yang kita dah mengaji dah ni. Jadi itulah dulu untuk malam ni, dah panjang sangat dah. InsyaAllah kita kalau ada rezeki, kita sempat disambung lagi malam esok. Jadi saya minta ampun dan maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.